Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu saya Cikgu Umairah. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 7 sukatan serakan data terkumpul bagi matematik tingkatan 5. Subtopik 7.1 serakan. Standard pembelajaran adalah untuk membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Jadi pada hari ini kita akan belajar untuk membina OGIF bagi suatu set data terkumpul seterusnya menentukan kuartil. Jadi untuk kita melukis OGIF, kita perlu memastikan kita ada jadual kekerapan longgokan yang lengkap. Dan seterusnya langkah kedua barulah kita boleh melukis OGIF. Jadi apa itu OGIF? OGIF adalah suatu graf yang berbentuk S di sini dengan keadaan paksi Y-nya adalah nilai kekerapan longgokan dan paksi X-nya adalah nilai sempadan atas. Jadi OGIF sangat berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk membina OGIF yang kita akan bincangkan secara detail ketika kita menjawab contoh soalan untuk melukis OGIF sebentar nanti. Seterusnya kita bincangkan sedikit tentang kuartil, iaitu bagi suatu set data terkumpul dengan bilangan data N. Kuartil pertama atau kita tuliskan simbolnya Q1 adalah jumlah data bahagi 4 dan kuartil kedua ataupun median di sini adalah N per 2 dan kuartil ketiga adalah 3N per 4. Jadi kita akan lebih faham bagaimana menentukan kuartil daripada graf OGIF ketika melihat contoh soalan selepas ini. Jadi kita lihat contoh 7 di dalam buku teks muka surat 207. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Soalan A bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut dan soalan B dengan menggunakan OGIF yang dibina tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Jadi kita dah ada jadual kekerapan yang diberi dalam soalan. Jadi kita tahu untuk membina OGIF kita perlu melengkapkan jadual kekerapan longgokan. Jadi di sini juga telah disertakan bagaimana langkah-langkah membina OGIF seperti yang saya nyatakan tadi, tapi kita akan bincangkan dengan teliti. Iaitu di sini langkah pertama, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Jadi ini adalah jadual kekerapan longgokan. Kerana kita tahu untuk melukis OGIF kita perlukan nilai kekerapan longgokan pada paksi Y dan sempadan atasnya pada paksi X. Jadi kita tambahkan dulu untuk selang kelas pertama. Jadi 100 kita pasti sebelumnya kita ada 99. Jadi kita lihat julat data saiz selang kelas di sini 100 hingga 149, 150 hingga 199, bermakna di sini kita ada 50 hingga 99. Jadi ini adalah selang kelas yang kita tambah, bermakna datanya tiada, iaitu kekerapannya adalah sifar. Jadi kita dah bincangkan untuk dapatkan selang kelas pertama. Seterusnya kita akan lengkapkan sempadan atas dan kekerapan longgokan. Jadi untuk sempadan atas, seperti yang telah saya beri petua pada video sebelum ini, kita lihat had atas selang kelas tersebut. Sekiranya datanya bezanya adalah 1 dengan selang kelas seterusnya, bermakna kita akan tambah 0.5. Jadi kerana dia selang kelas seterusnya bezanya adalah 1 ya. Jadi 99 kita tambah 0.5, kita akan dapat 99.5. Jadi ini adalah cara pantas selain daripada kita menggunakan formula. Boleh juga kalau ingin menggunakan formula. Jadi untuk selang kelas yang kedua 149 tambah 0.5 kita akan dapat 149.5. Seterusnya kita akan lengkapkan untuk semua. Jadi kita lengkapkan sampai selang kelas yang terakhir. Kita lihat had atasnya 399 tambah 0.5, maka kita dapat 399.5. Jadi untuk kekerapan longgokan, jadi untuk kita bagi jelas sedikit di sini, saya tukar color pen terlebih dahulu. Untuk kekerapan longgokan, kita tengok kekerapan selang kelas yang pertama adalah kosong. Jadi kita tambah kosong, kita letak kosong. Jadi kita faham kekerapan longgokan untuk seterusnya bermaksud kita akan tambahkan kosong, kita tambah dengan kekerapan seterusnya, selang kelas seterusnya iaitu 4. Kosong tambah 4 hasilnya adalah 4.
Jadi untuk yang berikutnya 4 pula kita akan tambah dengan 11. Jadi kita dapat 15. Jadi seterusnya 15 kita tambah dengan 15, kita dapat 30. Ini maksud kekerapan longgokan. Kita akan longgokkan setiap selang kelas, kekerapan setiap selang kelas. Jadi seterusnya kita dah ada 30 tambah lagi 21 untuk selang kelas seterusnya kekerapannya. Di sini kita dah ada kekerapan longgokan 51. Jadi kita teruskan dengan cara yang sama, 51 tambah kekerapan longgokan kekerapan 8 untuk selang kelas 300 hingga 349. Kita akan dapat 59 di sini. Dan 59 kita tambah dengan 1. Jadi kita dapat 60. Jadi kalau kita cek soalan tadi, soalan terdapat 60 jenis makanan. Bermaksud kalau kita tambah jumlah kekerapan, jawapannya adalah 60. Bermakna kekerapan longgokan kita adalah betul di sini. Jadi seterusnya kita akan lukis ogif seperti yang diminta oleh soalan. Langkah 2 tadi, pilih skala yang sesuai. Jadi kita sedia maklum untuk ogif kekerapan longgokannya berada pada paksi Y. Dan untuk kuantiti garam ini kita akan tulis kuantiti garam sebab cerita dalam soalan. Tetapi kita tahu kita akan ambil nilai sempadan atas. Jadi kita lihat jadual kekerapan kita. Kita akan pilih, untuk yang pertama kekerapan kosong. Okey, kita isi paksi X dulu. Kita ada 99.5. So, kita isi sahaja. Okey, kita isi nilai sempadan atas ni. Seterusnya 149.5. Okey, ingat ya, untuk ogif kita akan isi sempadan atas. Seterusnya ada 199.5. Kita akan isi sehingga yang terakhir. Dan yang terakhir 399.5. Jadi kita dah lengkapkan nilai paksi X dengan nilai sempadan atas. Seterusnya paksi Y adalah nilai kekerapan longgokan. Jadi kosong dah ada. Seterusnya kita lihat di sini kekerapan longgokan kita, maksimum kita adalah 60. Jadi kita akan pilih skala yang sesuai di sini, iaitu setiap 2 cm. Ini adalah 2 cm akan mewakili 10. Jadi seterusnya 20, 30, 40, 50, 60. Jadi kita dah lengkapkan data kita dengan langkah yang langkah. Okey, seterusnya kita akan masih lagi langkah 2. Langkah 2 di sini kita dah lengkapkan langkah 2 tadi. Langkah ketiga kita akan plot kekerapan longgokan. Jadi ini adalah langkah 3. Jadi kita lihat kekerapan longgokan kosong. Okey, sempadan atasnya adalah 99.5. Jadi kita plotkan di sini. Seterusnya kekerapan longgokan 4, 149.5. Jadi 4 kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Seterusnya kita ada 199.5 adalah 15. Jadi 15 adalah di tengah-tengah di antara 10 hingga 20. Seterusnya kita ada 30 untuk 249.5. 249.5 adalah 30 di sini. Okey, seterusnya kita ada 51 kekerapan longgokan untuk 299.5. 50. Jadi kita tengok dia ada 10 kotak kecil ya. Jadi kalau 51 adalah satu kotak kecil di atas 50. Okey, kita tandakan. Seterusnya kita ada 59 untuk 349.5. 59 satu kotak kecil di bawah 60. Dan yang terakhir adalah 60. Jadi kita dah selesai langkah 3. Okey, seterusnya sambungkan sahaja setiap titik-titik ini. Okey, pastikan kita sambung freehand ya, daripada bawah naik ke atas. Kita terus sambung. Jadi kita telah berjaya mendapatkan graf ogif seperti mana yang diminta oleh soalan A. Jadi ini adalah jawapan lengkap untuk soalan A, iaitu kita dah lengkapkan jadual kekerapan longgokan dan ogif telah kita lukis. Seterusnya soalan B, dengan berpandukan ogif yang kita lukis di A, kita akan cari kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Jadi untuk kita tentukan soalan untuk dapatkan kuartil pertama, kita lihat langkah-langkah menentukan kuartil di sini. Bilangan data kita tadi adalah 60.
Maka untuk dapat kuartil pertama kita akan cari n per 4 darab n per 4 pula, 1 per 4 ya. Okey, 1 per 4 daripada n tadi. Jadi itu untuk kita dapatkan kuartil pertama. Jadi 1 per 4 daripada jumlah cerapan 60. Jadi kita ringkaskan, kita bermakna kita nak dapatkan kuartil pertama pada cerapan ke-15. Jadi 15 ni bukan jawapan, iaitu cerapan pada graf ogive. Jadi kita cari dekat graf ogive kita cerapan ke-15. Kita buat garis putus-putus di sini. Jadi nampak. Jadi kita dah lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 15 sehingga bersilang pada graf ogive. Okey, seterusnya dari titik persilangan dalam langkah 2, lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi X ataupun paksi mengufuk. Jadi kita lukis bertemu pada graf pada titik ini, kita bawa ke paksi X. Jadi kita dapat nilai untuk kuartil pertama di sini, iaitu 199.5. Jadi jawapan untuk kuartil pertama adalah kita ambil pada paksi X, iaitu nilainya adalah 199.5. Jadi kita dah selesai menjawab untuk kuartil pertama. Seterusnya soalan tadi ingin kita cari median. Jadi median adalah 1/2 daripada n, iaitu 60. Jadi bermakna pada cerapan 30. Jadi kita akan lukis garis mengufuk. Jadi kita lukis garis mengufuk pada cerapan ke-30 kekerapan longgokan sehingga bertemu dengan garis graf. Seterusnya kita lukiskan pula ke paksi X. Jadi jawapan median akan berada pada paksi X, iaitu di mana garis putus-putus tadi berada, iaitu pada nilai 249.5. Maka jawapannya daripada graf median adalah 249.5 miligram untuk paksi X tadi. Okey, seterusnya kita akan cari pula kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah 3/4 daripada n, iaitu data kita 60. 3/4 daripada 60. Okey, kita ringkaskan 15, bermaksud kita akan cari pada cerapan ke-45. Jadi cikgu ulang, 45 di sini bukan jawapan kuartil lagi ya. Kuartil perlu dilihat daripada graf. Jadi kita buat garis mengufuk pada cerapan ke-45, garis putus-putus sehingga berjumpa garis graf. Seterusnya kita lukiskan garis mencancang ke paksi X. Jadi kita dah lukis garis mengufuk untuk dapatkan kuartil ketiga. Jadi jawapannya adalah berada pada nilai di sini. Jadi kalau sebelum ini semuanya berada tepat kepada data pada paksi X, mudah untuk kita dapat nilai. Okey, sekarang bagaimana untuk kita dapatkan nilai yang berada di sini? Caranya mudah sahaja. Okey, cikgu tunjukkan dekat anda menggunakan kalkulator. Jadi kita lihat. Okey, data berada di antara 249.5 hingga 299.5. Jadi kita tahu di antara dua nombor ini ada 10 kotak kecil. Jadi kita ingin lihat satu kotak kecil akan mewakili berapa. Jadi kita ambil 299.5. Okey, anda tolak dengan 249.5. Jadi bezanya adalah 50 bahagi 10 kotak kecil. Jadi satu kotak kecil adalah 5. Jadi kita lihat data kita berapa kotak kecil selepas 249.5. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab daripada belakangnya bakinya 3. Memang kita nampak 7 kotak kecil selepas 249.5. Jadi bila 7 kotak kecil selepas 249.5, satu kotak kecil 5. Kalau 7 bermaksud kita perlu tambah 35 daripada 249.5. Jadi kita tambah 35 kepada 249.5. Tukarkan kepada pecahan perpuluhan. Jadi kita dapat kuartil ketiga kita berada pada 284.5.
Jadi kita tulis jawapan daripada graf kuartil ketiga adalah 284.5. Jadi ini adalah jawapan yang lengkap. Jadi kuartil tadi juga kita boleh terjemahkan, iaitu untuk kuartil pertama bermakna 15 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 199.5 mg garam. Jadi itulah terjemahan kuartil pertama. Dan untuk kuartil kedua atau median, 30 jenis makanan kerana berada pada cerapan ke-30 mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 249.5 mg. Dan yang terakhir, kuartil ketiga, iaitu kita tahu berada pada cerapan ke-45, bermaksud 45 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang daripada atau sama dengan 284.5 mg. Kenapa kurang atau sama dengan? Sebab ini adalah kekerapan longgokan yang kita telah longgokkan daripada selang kelas pertama, kedua dan seterusnya. Jadi daripada contoh sebentar tadi, kita dapat buat kesimpulan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga bagi suatu set data terkumpul boleh ditentukan dengan menggunakan OGIF. Jadi kedudukan kuartil pertama atau Q1 adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan. Kuartil kedua ataupun median adalah 1/2 daripada jumlah kekerapan. Dan kuartil ketiga adalah 3/4 daripada jumlah kekerapan. Jadi kedudukan setiap kuartil berada pada paksi X, ya. Okay, selain itu, histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan. Jadi daripada data yang sama dalam contoh 7 tadi, kita boleh bina histogram menggunakan kekerapan longgokan. Sebab tu di sini kita namakan histogram longgokan kerana paksi Y-nya adalah kekerapan longgokan. Kerana histogram juga kita mengambil nilai sempadan atas bagi setiap selang kelas, kecuali selang kelas sempadan atas dan sempadan bawah untuk dia punya border, ya. Jadi bila kita nak bina OGIF daripada histogram longgokan, kita tahu kita akan ambil nilai sempadan atas. Jadi ini adalah selang kelas pertamanya. Okey, kita tandakan. Okey, kita tandakan nilai sempadan atas. Okey, berkaitan dengan kekerapan longgokan. Okey, kita tandakan. Seterusnya, macam biasa untuk OGIF kita perlu lukis secara freehand sahaja tanpa menggunakan pembaris. Jadi kita boleh melukis OGIF daripada histogram longgokan. Seterusnya, apa itu persentil? Kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Jadi persentil adalah nilai membahagikan satu set data kepada 100 bahagian. Sebab tu persentil, percentage biasa kita pakai kan, 100%, yang sama diwakili dengan P1, P2, P3 hingga P99. P1 bermaksud 1 daripada 100. Jadi kita akan lihat contoh soalan. Okey, contoh 8 dalam buku teks muka surat 209. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Soalan A, berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10 atau P10. 2, persentil ke-46 atau P46. Soalan B, hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Dan soalan C, berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Jadi kita akan bincangkan satu persatu. Yang pertama, kita akan menjawab soalan A dengan mencari persentil ke-10 dan 46 daripada OGIF di sini. Jadi persentil ke-10 atau P10 tadi sebenarnya adalah 10% daripada jumlah kekerapan. Jadi 10%, 10/100 daripada jumlah kekerapan. Kita lihat pada OGIF kita. Okey, kita lihat yang terakhir. Okey, jumlah kekerapan kita adalah 50. Jadi kita lihat kekerapan longgokan terakhir bagi OGIF kita. Jadi kita tahu 10% daripada jumlah kekerapan adalah, kita ringkaskan kat sini, 0000 adalah data yang ke-5, cerapan ke-5. Jadi kita lukis garis putus-putus ke cerapan ke-5.
Okey, seperti ini. Sama macam kita buat kuartil, tetapi sekarang persentil, cerapan ke-5. Kita jumpa garis graf, seterusnya kita buat garis putus-putus ke paksi X. Okey, jadi kita dapat ini adalah persentil ke-10 kita. Jadi bagaimana untuk kita dapat jawapan? Sama seperti yang cikgu ajar sebentar tadi. Kita tahu dianya berada di antara 40.5 hingga 50.5. Jadi kita tengok ada berapa kotak kecil. Kita tahu di antara 40.5 hingga 50.5 ada 10 kotak kecil. Jadi kita kira menggunakan kalkulator, satu kotak kecil mewakili berapa? Jadi 50.5 tolak 40.5. Jadi kita dapat satu kotak 10 bahagi 10 kotak kecil. Jadi mudah di sini. Satu kotak kecil adalah 1. Jadi kita lihat berapa kotak kecil selepas 40.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kotak kecil selepas 40.5 bermaksud 40.5 kita tambah dengan 6. Jadi jawapannya adalah 46.5. Jadi kita dah tulis jawapan daripada OGIF persentil ke-10 adalah 46.5. Seterusnya A2 kita akan cari persentil ke-46 atau simbolnya adalah P46 yang kita tahu maknanya adalah 46% daripada jumlah kekerapan. Jadi kita perlu cari pada cerapan ke berapa pada paksi kekerapan longgokan. Jadi 46 bahagi 100 darab dengan jumlah data kita adalah 50. Okey, kita kira 46 bahagi 100 darab dengan jumlah data kita iaitu 50 bermaksud pada kekerapan longgokan ke-23. Jadi kita buat garis putus-putus pada cerapan ke-23 pada paksi kekerapan longgokan. Pastikan sehingga berjumpa dengan paksi Y. Seterusnya kita lukis pula garis mencancang ke paksi X daripada persilangan dengan paksi Y tadi. Okey, setelah kemudian kita tahu tadi kita telah bincangkan satu kotak kecil mewakili satu. Jadi P46 atau persentil ke-46 berada 3 kotak kecil selepas 60.5. Bermakna jawapannya adalah 63.5. Jadi kita dah tulis jawapan daripada OGIF. Persentil ke-46 adalah 63.5. Seterusnya kita akan jawab pula soalan B. Jadi kita lihat semula soalan B, hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Bermakna kita perlu kenal pasti dulu persentil ke-92 dan kita lihat skornya yang berada pada paksi X. Jadi persentil ke-92 adalah 92% daripada jumlah kekerapan iaitu 92 per 100 kita perlu darabkan dengan jumlah kekerapan kita 50. Jadi kita gunakan kalkulator. 92 bahagi 100 darab 50. Mudah sahaja, kita guna je kalkulator sebab kita dibenarkan menggunakan kalkulator. Bermaksud kita akan cari pada cerapan longgokan yang ke-46. Jadi kita akan lihat pada cerapan ke-46, kita buat garis putus-putus pada cerapan ke-46 sehingga bersilang dengan garis graf OGIF kita. Kemudian kita buat garis mencancang. Garis mencancang ke paksi X. Okey, kita dapat di sini. Jadi kita lihat berapa kotak kecil selepas 70.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di antara 6 dan 7. Jadi kita boleh kira di sini satu kotak kecil mewakili 1. Maka jawapannya adalah pada nilai 77. Jadi kita berbalik kepada soalan tadi. Okey, berbalik kepada soalan, P92 adalah 77. Oleh itu hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu yang akan dipanggil temuduga. Jadi yang dipanggil temuduga adalah garis persentil 92 ke atas ya. Jadi bila ke atas bermaksud markah minimumnya adalah 77 dan bolehlah ke atas. Jadi soalan C, berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Ini bermakna kita perlu lihat skor 57 berada pada
skor 57 mengenai garis graf untuk dapat kekerapan longgokan yang berapa. Jadi kita lihat ini di sini adalah 57. Jadi kita buat garis putus-putus pada 57. Jadi cikgu dah ajar 50/5, kita tambah 1 sebab satu kotak mewakili 1, 51/5 dan seterusnya sehingga kita dapat 57. Apabila kita jumpa garis graf sekarang, sebab markah tadi 57 bermaksud kita bermula daripada paksi mengufuk ya. Sebab paksi mengufuk yang mewakili skor. Sekarang bila dah bersilang dengan graf, kita akan buat garis mengufuk ke paksi kekerapan longgokan. Jadi saya dah labelkan sebagai soalan C supaya tidak keliru. Jadi kita dah bawa ke kekerapan longgokan. Jadi kita dapati berada di tengah-tengah di antara 10 dan 20 bermakna pada kekerapan longgokan 15. Jadi soalan tadi minta kita kira berapa peratusan calon mendapat skor 57 ke bawah. Jadi kita faham di sini 57 ke bawah adalah garis graf daripada 0 ke 15. Jadi kita kira peratusannya 15 bahagi berapa semua jumlah kekerapan longgokan kita tadi? 50. Darab dengan 100%. Jadi kita guna sahaja kalkulator untuk cepat dapat jawapan. Jadi 15 bahagi 50 darab 100. Jawapannya adalah 30. Jadi kita boleh buat kesimpulan, oleh itu 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Jadi kita telah selesai membincangkan keseluruhan soalan contoh 8 berkaitan dengan persentil daripada graf Ogive. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada semua yang menonton, iaitu bagaimana untuk kita melukis Ogive, menentukan kuartil mahupun persentil. Video seterusnya adalah untuk subtopik sukatan serakan. Kita akan belajar bagaimana menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul. Dengan itu, sekian, terima kasih.